Kau nak ambil kawan. Kau nak saya ambil kawan. Nah. Ambil! Dalam kebulok. Cerak nak kena. Busuk lah. Jauh. Sampai esoklah cari tu. Jahat betul Haris buat Keira macam tu. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Izzuan Azir Saleh. Senang dapat bertemu dengan anda sekali lagi dalam Soal Drama secara langsung di NTV7 dan juga di Facebook Cool FM. Daripada drama Bidadari Salju, kita mengambil subtemanya iaitu buli. Dan buli punca depresi adalah fokus kita pada malam ini. Dan saya tidak bersendirian di studio kerana bersama dengan saya pada malam ini adalah Profesor Dr. Amir Siddiq Amir Nordin. Beliau adalah pakar perunding kanan psikiatri di Universiti Malaya dan pelakon utama dalam Bidadari Salju yang disiarkan di TV3 pada hujung tahun lalu. Adam Lee yang membawakan watak Haris. Saya nak sapalah tetamu-tetamu saya ni. Assalamualaikum Prof Amir. Apa khabar? Waalaikumsalam. Khabar Izzuan? Senang sekali dapat bertemu Prof kali pertama walaupun kita terpaksa berjauhan akibat PKP ni. Dan kita juga ada pelakon utama Bidadari Salju iaitu Adam Lee sedang bersenang-senang di rumahnya. Assalamualaikum Adam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sihat Adam? Alhamdulillah. Sihat ke? Sihat, Alhamdulillah. Tetapi terpaksa pakai semua-semua ni lah untuk PKP ni. Okey, saya nak mulakan dengan Adam dahulu, Bidadari Salju. Pernah trending di Twitter, terutamanya menjelang hujung-hujung episod tu. Secara ringkaslah, bagaimana Adam gembira dengan pencapaian Bidadari Salju? Okay, Bidadari Salju, Alhamdulillah. First, thank you so much kepada korang yang sudi tengok cerita Bidadari Salju and make it trending. Terutama the last episode and the second last kita orang trending. And tak tahu nak cakap apa sebab korang yang tengok, so maybe ada nilai-nilai pengajaran, nilai-nilai murni dalam cerita tu yang korang rasa, maybe korang rasa benda ni pengajaran kehidupan. So for me, macam Adam percaya kalau kita menghasilkan satu cerita yang berkualiti, cerita tu insyaAllah akan ke depan. Alright. Tapi yang kita nak ambil ni part awal-awal Adam, iaitu ketika Haris yang dibawakan oleh Adam ni bully Sweet Kismina yang membawakan watak Keira. Itu tak nilai-nilai murni sangatlah Adam ya, yang awal-awal tu. Okey, saya nak ke Profesor pula. Prof, mungkin secara ringkasnya Prof, kenapa orang suka melakukan bully? Kalau kita tengok tadi, Haris campak beg Keira tu, sebenarnya kalau kita nak melihat dari aspek psikiatri, apakah seseorang pembuli ni ada masalah dalaman dengan diri dia, Prof? Ya, betul. So, terima kasih again kepada NT7 atas isu yang sangat penting ni. Terutama ni sekarang kita dalam berada PKP ni, bully ni ada banyak jenis. Yang kita bincangkan tadi, kita lihat lebih kepada nampak macam bully fizikal, di mana individu itu berlainan, satu jantina mungkin dari segi rawat wajah juga, maka ada datang seorang lagi ni, dia pergi campak dia beg contohnya. So biasanya isu bully ni berkaitan dengan kuasa, power differences satu. Kedua itu kadang-kadang juga berkaitan dengan isu dari segi apa dia panggilnya, ketidaktenteraman dalaman ataupun a lack of self confidence. Dan biasanya si pembuli ini juga pernah menjadi mangsa buli juga. So ini antara beberapa faktor yang mungkin menyebabkan individu itu menjadi pembuli. Tapi kalau kita tengok dalam Bidadari Salju, apakah pembuli lelaki membuli seorang wanita satu yang common, Prof? Apakah selalunya kalau nak bully ni hanya sesama gender sahaja? Actually, kalau kita lihat dari segi kajian National Mobility Health Survey yang baru, yang pertama adalah 1 dalam 6 orang pernah menjadi mangsa buli. Dan kebiasaannya lelaki lebih dibuli daripada wanita. Itu lelaki satu. Lebih dibuli daripada wanita biasanya. Ataupun budak lelaki lebih dibuli daripada budak wanita lah, budak wanita. So dalam konteks ini kita lihat lebih kepada isu di mana mungkin lelaki ni biasanya kalau kita bully dia tak bully seorang-seorang. Dia ada geng dia ada geng dia kan. So dalam konteks ni kita ada isu power tu. Di mana kita lihat bahawa kalau dia seorang mungkin dia tak bully, tapi bila beramai-ramai tu dia menjadi lebih kuat dan lebih bersemangat untuk membuat perkara-perkara yang tak begitu elok ni. Selepas ni kita nak berehat sekejap. Saya nak tanyakan kepada Adam, macam mana awak sanggup bully Keira?
Sweet Kismina yang dekat di hati awak tu kan. Kita nak berehat sekejap. Jangan ke mana-mana, soal drama akan kembali selepas ini. Apa dengan dia? Tak sejijik je. Masih lagi bersama soal drama Buli Punca Depresi adalah sorotan kita pada malam ini dan kita turut bersama dengan pelakon Bidadari Salju Adam Lee. Adam, tak macho tau awak buli perempuan macam tu. Jadi anda lah Adam selaku anak kota, biasa ke ada pengalaman membuli ke zaman muda-muda dulu sampai watak yang dibawakan tu nampak cantik walaupun anda membuli seorang wanita? Saya tak pernah lah. Even time sekolah pun saya tak pernah membuli. Oh, nak Saya kata tak awak pernah budak baik lah kat sekolah? Saya tak pernah membuli, saya tak pernah dibuli. So maybe sebab apa yang saya tunjukkan hasil karya saya melalui Bidadari Salju adalah daripada segi apa yang saya lihat. Apa yang saya lihat daripada zaman sewaktu saya nak membesar lah, saya nampak persekitaran. Macam kadang-kadang kita bertanya macam asal kau nak macam kau chill sudahlah, tak payah nak gelabah kan. Macam nak buli-buli semua kan. But benda tu kalau macam obviously kalau saya masuk campur dah akan jadi pergaduhan kan. So saya macam kadang-kadang saya tertanya juga kan macam apa masalah sebenarnya, suka sangat membuli ni kenapa kan. So itu yang saya memahati, saya observe and saya just tampalkan. Saya just saya lakonkan semula. Awak rasa apakah sebab Sweet Kismina membawakan watak Kera yang menjadi mangsa buli awak tu jadi chemistry tu nampak lebih baik lagi? Adam. Berat, jujur cakap berat sebenarnya sebab sweet kan dengan sweet kan. Kurang faham kan. So benda ni adalah satu orang kata tanggungjawab yang chemistry dah ada sebab it's not the first time kita orang berlakon sekali, tapi for the heavy drama is our first time lah actually. So apa yang kadang-kadang dengan bantuan director jugalah, always dengan bantuan director, apa yang kekurangan saya semua, so benda tu dia baik pulihkan lah. Okey. Prof, sekarang ni buli dah bukan macam apa yang ditonjolkan dalam Bidadari Salju sahaja. Buli sekarang boleh dilakukan di handphone kita. Cukup dengan kata-kata kesat, kata-kata yang kadang-kadang menyusup ke kalbu. Saya pun biasa jadi mangsa cyberbuli ni. Sekarang ni siapa-siapa boleh jadi pembuli, terutamanya di alam maya kan. Bagaimana pandangan Prof dan melihat kepada trend hari ini yang membuli tu boleh dilakukan hatta tak bertemu muka ke muka sekalipun? Betul. So macam kita lihat tadi lebih kepada pembulian fizikal. Tapi kita perlu tahu bahawa buli ni ada berbagai jenis. Buli seksual, buli fizikal, buli emosi. Dan yang terbaru ni, yang lebih ketara terutama semasa PKP ni adalah buli cyber. So buli cyber ni macam kita bincang tadi, kalau kita tengok dari segi kajian ni lebih banyak lelaki daripada perempuan, tapi kalau dari segi kajian untuk buli cyber lebih banyak perempuan sebenarnya. Yang mungkin menjadi mangsa dan juga pembuli juga. Dan daripada kajian juga biasanya sama juga dengan buli biasa, bahawa yang membuli itu biasanya jadi mangsa buli sebelum ni. Okey. Dan kita tahu bahawa pembuli cyber ni lebih dahsyat lagi kerana kebiasaannya isu dia tak berkenalan langsung. Betul? Tak kenal anonymous. So kadang-kadang kita tak begitu perasan apakah yang kita buat tu dapat ataupun menyebabkan satu gangguan emosi dan kepada orang lain. Dan kita tahu bahawa buli cyber ni dari segi bahaya ni pun sama dengan buli fizikal ya. Kita pernah lihat dan pernah dengar bahawa yang membuli cyber ni pernah sampai bunuh diri contohnya ya, ataupun mengalami masalah-masalah gangguan kesihatan mental yang serius. Betul. Murung contohnya. So impak dia masih ada walaupun kita tak berjumpa. So itu yang paling kita risaukan. Okey. Kalau anda masih ingat, ada satu kes buli cyber yang tersohor. Baru-baru ini ada seorang gadis. Dia nak ajar makeup kepada orang ramai. Tetapi hasilnya dia kena nista kata-kata kesat yang dilempar sampai kata mak bapak engkau ni bodoh lah lahirkan kau yang macam ni. Sampailah dia mendapat backup daripada artis-artis termasuk Yuna sendiri. Kita nak bersama dengan beliau, Nurul Janatul Sobah binti Rajai, mangsa buli cyber. Assalamualaikum Sobah. Waalaikumsalam. Apa khabar Sobah? Sobah sihat?
Sehat, Alhamdulillah. Okey, Sobah, sebenarnya Abang Izzuan nak bagi tahu Abang Izzuan memang terkesan masuk ke hati apabila melihat orang buli awak sampai macam tu kan, dan kenapalah orang buat awak yang tak berdosa macam tu. Jadi mungkin Sobah kalau nak kongsikan, semua orang tahu perasaan sedih, tapi kalau Sobah nak nyatakanlah bagaimana agaknya awak menerima kutukan-kutukan tu? Mula-mula masa dia cakap tu, Sobah rasa macam down sikit lah. Lepas tu ambil masa juga kita nak move on balik. Lepas tu Sobah lama-lama sebab okey je. Tapi Sobah sampai mengalirkan air mata di hujung tu kan? Sebenarnya tidak. Oh, okey. Masuk abuk lah tu. Jadi Sobah, sebenarnya ada tak yang minta maaf kepada Sobah selepas kejadian tu? Selepas kejadian tu, yang mana yang kecam Sobah dekat TikTok tu, semua minta maaf dekat Sobah. Lepas tu dia cakap kalau boleh tak payah buat report. Lepas tu kita selesai dengan cara yang baik. Dan apakah Sobah masih nak meneruskan lagi tutorial makeup tu setelah kejadian itu? Sobah teruskan lagi dengan Sobah punya minat tutorial makeup tu. Sobah teruskan lagi. Okey, ini saya nak tanya kepada Prof. Kita melihat semangat Sobah ni selalu tak berlaku macam ni, ataupun kebanyakan masa orang akan down dan akan macam dah lepas ni tak nak buat lagi lah. So dia terpulang. Satu yang pertama saya pun nak ucapkan selamat dapat juga jumpa dengan kita punya viral punya influencer ni. Betul. Tapi betul. Yuna pujuk dia. Itulah. Yuna tau. So tapi macam Izzuan kata tadi betul. Kadang-kadang kita akan lihat orang macam Sobah ni dia lebih mungkin dari segi macam dia kata tadi lah, masa mula-mula down, betul. Tetapi mungkin dengan semangat kawan-kawan dengan Yuna sebenarnya juga mungkin menaikkan semangat supaya dia dapat bounce back. Tetapi kebanyakan mangsa cyber kita faham bahawa dia orang tak dapat backup yang sebegitu. Maka bila dia kena hentam, maka dia akan terganggu dari segi psikologi ni, dan mungkin dia akan mula putus asa ataupun tak lagi mahu untuk meneruskan apa benda yang dia buat tu. Dan kadang-kadang dia juga takut. Kan kita risau dan dia takut bahawa untuk masuk balik kepada alam maya tersebut tu. Dan saya gembira kerana Sobah nampak bersemangat. Ada mungkin nak kata apa-apa kepada Sobah? Nak pujuk Sobah ke supaya jangan berputus asa daripada tutorial, dan orang nak kata apa pun kata pi lah, tak apalah kan? Betul. Tadi apa yang saya dengar yang Encik siapa? Sobah. Sobah ya. Dia bagi tahu yang dia akan teruskan apa yang dia minat. So bagi saya benda tu sebenarnya ada satu achievement tau, sebab kita selalu bagi saya bila pendapat saya, bila kita selalu dibuli, di orang kata atau istilah dikecam, dibuli kan, so kita akan ada satu perasaan yang macam alah malah tapi dia lawan benda tu. So benda tu orang kata kalau ada benda tu, insyaAllah lepas ni tak kena buli lagi lah. Kami nak ucapkan selamat berjaya kepada Sobah, dan saya, Abang Izzuan, gembira dan happy tengok Sobah tak seperti yang saya jangkakan. Mungkin muram dan nak kecam balik orang yang bully tu kan. Tapi semangat positivity yang ditunjukkan oleh Sobah ni sebenarnya macam satu refleksi untuk saya sendiri, macam jangan cepat berputus asa. Jadi terima kasih Sobah kerana memberi kami semua di sini semangat untuk cekal dan kuat macam awak juga. Terima kasih semua. Selamat berjaya ya. Okey, itu dia Nurul Janatul Sobah binti Rajai. Beliau adalah mangsa buli cyber. Adam, anda pernah kena buli di cyber juga sebagai seorang artis. Pasti ada yang pernah kata, apalah budak ni berlakon ke apa ke dan sebagainya. Biasalah netizen kadang-kadang nak mengecam tu senang je kan? Ada? Ada. Biasa je Sebab bagi saya orang biasalah, kita setengah orang apa yang kita buat orang bukannya suka, setengah orang suka. So bagi saya daripada dulu saya kekalkan, daripada awal saya start berlakon, saya apa orang nak cakap, sebab orang ada, kalau contoh laman sosial orang ada tangan, orang ada jari nak menaik. Orang itu keputusan dia orang. Kita tak boleh nak halang. Kan? Siapa kita kalau kita nak halang, kalau ada 1,000 orang macam tu, takkan kita nak bagi tahu setiap 1,000 orang. Janganlah macam ni, tak baik macam ni. So bagi saya just think a positive. Saya tak fikir pun, sebab bagi saya
kalau nak cerita pasal dunia industri, this is my career, this is my work. So saya jaga periuk nasib saya je lah. Itu je lah. So saya jauhkan segala the negative vibe. Alright. Mari menjadi seorang warga daripada anda yang membawakan watak Haris tu membuli. Jadi mungkin Adam nak cakap sekarang kepada mereka yang suka membuli di luar sana. Anak-anak muda ke, bahawa itu cuma lakonan. Come on guys, jangan ambil apa yang tak baik daripada saya, dan membuli ni tak baik lah mungkin daripada Adam sendiri. Itu Daripada betul lah, Abang itu Adam adalah ni. Semua, sorry. Daripada Abang Adam kepada adik-adik di luar sana. Okay, first yang korang nampak, yang korang tengok Bidadari, yang baik ambilkan contoh, yang tak baik orang kata jadikan apa? Yang buruk jadi sempadan, yang baik jadi Ah, tauladan. Silau. Siapa gelak tu? So, apa ni? So bagi saya macam tak dapat apa, serius tak dapat apa. Mungkin akan dapat rasa kemegahan. Tapi benda tu orang kata tak pergi mana. So maybe dia membuli sebab circle dalam kawasan dia. So dia rasa dia megah, dia rasa dia besar. So tak payahlah benda ni orang takut sebab kifarah dia, kita buat orang, nanti orang buat kita. Okey. Ringkas saja Prof. Apakah orang yang membuli ni sebenarnya dia kurang pada diri dia. Jadi untuk mengatasi rasa kurang tu dia nak cuba tunjuk hebat. Mungkin dia ada masalah keluarga atau dia masalah keyakinan diri ke. Jadi untuk aku mengatasi kekurangan-kekurangan tu, aku perlu berdiri dan tunjukkan sesuatu dengan cara melakukan kekerasan. Betul. Izwan spot on, dan juga apa yang Adam kata pun spot on juga, kemegahan tu. Tetapi seperti kita tahu, words hurt kan. Kalau kita guna perkataan dengan baik, maka dia boleh menyebabkan kesan yang lebih mendalam kepada individu yang dibuli itu. So kepada pembuli juga, macam saya kata tadi, memang research dah berkali-kali mengatakan bahawa mereka menjadi mangsa buli dulu. So memang ada kekurangan dari segi situ. Dan disebabkan tu kata mula-mula tadi, power difference. Dia nak menunjukkan benda yang mungkin dia tak ada, tetapi dengan cara yang mungkin tidak begitu elok. So kepada mangsa-mangsa buli di sana, ambil satu iktibar daripada situasi, jangan jadi pembuli pula nanti. Yang kedua tu reach out for help. Itu yang paling penting juga. Kerana macam kita tengok Sobah tadi, dia cekal, kuat. Tetapi ada dari kalangan kawan-kawan kita yang mungkin tak begitu okey. Dan kepada ibu bapa di sana, kalau anak anda mengatakan bahawa mereka ni mangsa buli, ataupun lihat bahawa anak anda tu pembuli, do something, buat sesuatu. Ya, sama ada tanya ataupun yang membuli itu pula, kita bincang dengan dia atau nasihatkan dia. Because impact kepada orang ramai itu, dari segi fizikal, macam kita tengok tadi skit drama yang Adam lakonkan tu, saya pun terkesan juga tadi. You can feel naik bulu roma tu kan. Saya terkesan sebab dia buli perempuan. Saya terkesan yang tu saja. Lepas tu of course yang daripada segi cyberbully itu pun jadi satu isu juga yang sangat penting. Jadi kepada mereka yang mula rasa dia ni macho untuk membuli, dengan cara membuli saya adalah hero di sekolah lah dikatakan. Mungkinlah sedikit pesanan daripada Prof. Kepada pembuli di sana itu, there is definitely more cara lebih baik untuk menunjukkan kebaikan tu. Ingatlah bahawa kadang-kadang bahawa bila kita membuat sesuatu benda yang buruk pada orang lain, impak dia memang berkekalan sampai ke besar. Ya. Saya dah jumpa banyak pesakit yang sekarang ni menjadi dulu-dulu mangsa buli ataupun buli. Sekarang ni insaf dah terlambat. Ya. So ingatlah macam tadilah Adam kata, it can come back to you one day. Lepas tu susah kita nak menyesal masa tu. Kalau saya nak bagi tahu Adam dengan doktor lah, saya pun pernah menjadi mangsa buli, terutamanya waktu saya menjadi seorang penyampai berita dahulu. Saya pun dikenali kerana orang suka sangat mengecam saya, dan ia membuatkan kadang-kadang saya rasa kecil, saya takut, dan saya tak yakin untuk berada di halayak awam. Tapi insya-Allah lah lama-lama saya okey. Saya nak ucapkan terima kasih kepada tetamu-tetamu saya pada malam ini yang telah sudi meluangkan masa bersama Soal Drama. Adam Lee yang membawakan watak Haris dalam drama Bidadari Salju. Semoga maju jaya Adam, dan terus menyinar sebagai bintang muda dalam industri seni tanah air. Dan juga Profesor Dr. Amir Siddiq Amir Nordin. Beliau adalah pakar perunding kanan psikiatri Universiti Melaya. Doktor, dalam masa yang singkat ini terima kasih kerana berkongsi ilmu dan juga pandangan doktor.
Dan kita akan kembali selepas ini. Jangan ke mana-mana, terus bersama Soal Drama. Kenapa dengan kau ni? Macam mana kau tiba-tiba boleh nak jatuh cinta dengan orang yang paling kau benci? Kau tahu kan? Satu kampung pulaukan aku pun cinta pasal kau. Memang saya saya ada kunci. Terima kasih kepada anda yang terus bersama Soal Drama. Malam ini, buli punca depresi. Kita dah sorot daripada drama Bidadari Salju bersama dengan pelakonnya tadi, Adam Lee, dan seorang profesor pakar psikiatri yang kami bawakan daripada Universiti Melaya, iaitu Profesor Dr. Amir Siddiq Amir Nordin, pakar perunding kanan psikiatri, telah mengupas bagaimana buli bukan saja boleh dilakukan secara fizikal. Mungkin kalau kita nak bagi 10 ni, fizikal ni mungkin saya kata 4, tapi buli secara cyber sekarang kita boleh kata 6-4. Maknanya orang nak buli secara fizikal mungkin takut kan, atau mungkin sekarang ada COVID dan sebagainya. Buli secara cyber, pakai ini sahaja, siapa sahaja termasuk adik sobah tadi boleh jadi mangsa buli. Jadi saya nak ingatkanlah kepada kita semua, ni bukanlah satu nilai yang baik. Sebenarnya pembuli ni ada masalah dengan diri dia sendiri. Dia ada kekurangan untuk menunjukkan kepada dirinya dan nak membuktikan kepada orang lain bahawa dia tak kurang. Walaupun dia ada kekurangan, dia cuba buat kasar. Itulah juga mereka yang nak membuli dari segi cyber dan sebagainya kan. Apa yang boleh dilakukan? Saya boleh kutuk sesiapa sahaja yang saya mahukan. Tak ada siapa yang mungkin akan ambil tindakan pada saya. Mungkin polis, pihak penguasa ada banyak kerja lain. Itu tanggapan-tanggapan yang dibuat. Tetapi kalau anda ditangkap, kalau anda dilaporkan, ada hukuman berat yang boleh menanti kepada pembuli-pembuli cyber ini. Jadi ini satu ingatan untuk kita jadi bangsa yang berhemahlah, masyarakat yang tahu menghormati satu sama lain. Saya teringat satu slogan yang digunakan di negara jiran kita, iaitu Bhinneka Ika Tunggal. Berbeza-beza tapi satu. Tak mengapa untuk berbeza pendapat. Ini adalah warna-warni dalam kehidupan kita. Biar kita berbeza pandangan, tetapi kalau kita tahu menghormati satu sama lain, kita tak akan jatuh dalam kancah buli ini. Dan topik buli ini akan kami bawakan dalam Cool FM esok di Cool FM Izwan Azir bermula 3 petang. Jadi kita nak kupas dengan lebih panjang lagi soal buli ini, termasuk buli cyber. Minggu depan kita nak membawakan drama Takdir yang Tertulis. Ini memang satu drama yang panas. Jadi anda perlu bersama kami Soal Drama minggu depan. Skop apa yang kita akan ambil, saya akan kabarkanlah nantilah. Dan pelakon yang akan bersama dengan kita, kabarnya Nat Zainal. Jadi Nat Zainal malam ni lock minggu depan awak bersama dengan saya di Soal Drama. Terima kasih kepada anda yang telah bersama dengan Soal Drama pada minggu ini, live di NTV7 dan juga Facebook Cool FM. Kita berjumpa lagi minggu hadapan. Jangan lupa esok Cool FM Izwan Azir, tajuk buli ini kita bawakan. Saya Izwan Azir Saleh. Selamat malam. Jumpa lagi. Dia pasti membawa kau pergi. Time